Okay, terima kasih Dr. Tuti. Satu perkongsian pengalaman yang kadang-kadang sukar untuk kita nak mengambil contoh peribadi untuk dikongsikan. Luahan emosi. Jadi Ana tadi tunggu bila lah agak-agaknya air mata nak menitik daripada Dr. Tuti ni. Tapi beliau mampu bertahan mengurus emosi itu. Yang dengar tu ketawa. Orang ni duduk cerita hampa duduk senyum je. Takut kena scan. Baik, poin dia tadi adalah kita kena ada kreativiti. Kena kreatif bagaimana kita nak mengurus dan menangani sebarang isu permasalahan yang timbul dalam kehidupan peribadi dan keluarga. Boleh anda buat lagi satu round survey. Tadi kita survey age punya range. Boleh tak kita nak survey sekarang ni, siapa yang dah kahwin, siapa yang belum kahwin? Yang belum kahwin angkat tangan. Ui, ramai juga. Maknanya yang daripada 20-30 tadi pun ramai yang belum kahwin lagi. Tadi dia Dr. Tuti. Dr. Tuti tadi tak ada, bukan perkongsian pengalaman supaya dia ambil iktibar. In future, if you were to enter into marriage life dengan situasi yang sama, dan tahu apa nak buat, kan? Jangan tak kahwin sudah. Tadi Dr. Tuti kata dia kelab ZBI, Zauj bukan Ikram. Anda pun nak self-appointed jugalah. Kelab apa pula Tapi yang ni sensitif kalau sebut. Kalau sensitif sebut kelab apa? Orang lelaki tak berani jawab. Kelab P lah, kelab P. Kelab P tahu P Tak tahu? Balik buat research sikit lah. Okey. Wow, makcik kelab M. M apa dia? Baik. Kita pergi seterusnya. Anda nak tuju soalan ni kepada Dr. Alizi pula. Tentang apa ni, kita ni dalam fasa menggerakkan agenda perubahan masyarakat dan negara. Dan kalau kita tengok RI Ikram tu, visi kita adalah memacu perubahan masyarakat dan negara. Jadi kita memerlukan gandingan mantap di antara dua generasi ni. Kalau tadi kalau kita buat survey, kita nampak 50-an, kemudian kita nampak 30-an ke bawah ramai. Di tengah-tengah tu agak kurang kita ni. 35 ke 45 tu kalau kita survey mana-mana kawasan pun range umur ni kurang. Jadi untuk kita nak merealisasikan visi memacu perubahan masyarakat dan negara ni, kita perlu gandingan yang mantap di antara dua generasi ni. Dan dalam pemilihan baru ni, di awal tahun 2016 ini, kita dapat menyaksikan ramai anak-anak muda dah pun dipilih untuk menganggotai jawatankuasa kawasan dan sebagainya. Dan ada juga keluhan di kalangan anak muda ni bila anda berinteraksi dengan mereka. Bila dia dilantik sebagai pengurusi jawatankuasa, susah nak dapat pakcik-pakcik ni untuk menganggotai jawatankuasa. Tak tahulah pakcik ni dah lesu ke atau apa ke, tapi sehingga mana nak menggerakkan aktiviti tu jadi payah. Ada kawasan yang sehingga jawatankuasa tu dia lumpuh, tak boleh nak menggerakkan sebarang aktiviti. Kena ada generasi gap ni. So anda nak tuju pada Dr. Alizi dari segi konflik dua generasi ni, apa dipanggil millennials dan juga senior. Boleh Dr. jelaskan sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsira. Sebut pasal millennial ni, dia agak baru sebenarnya ya, dan Gen X, Gen Y, Gen Z, dia diperkenalkan oleh satu artikel magazine. Kami pun dengannya walaupun saintifik terikut-ikut juga dengan istilah ni. Tapi bila dah banyak kajian dibuat, ia menunjukkan bahawa sebenarnya taklah terlalu besar gapnya. Taklah, dan bukan disebabkan generasi. Sebab lain lah, sebab teknologinya. Dan ramai yang asalnya perangai ada emosi tertentu ni, Gen Y. Sebelum tu tanyalah, apa label pakcik-makcik terhadap Gen Y katanya, dia tanya dah. Apa label persepsi? Persepsi betul. Apa label-label? Diorang ni apa? Atau you all biasa dengar pakcik-makcik, label you all macam mana ni? Gen Y, Gen Z, Gen Y. Kau manja apa lagi? Sabar.
Oh, tak sabar. Okey, tak sabar. Apa lagi? Kuat sikit. Ha? Depend. Rebellious. Lagi? Itu istilah-istilah umum dalam kajian. Kalau dalam kajian, kalau mungkin kita boleh faham kenapa anda bercakap itu. Kajian antara kajian menunjukkan bahawa ciri-ciri Gen Y atau millennial ni ialah entitled. Ini yang selalu dikaji. Entitlement. Rasa berhak. Aku rasa berhak dapat ni. Nakib patut layan aku macam ni. Ikram patut bagi aku macam ni. Perkahwinan sepatutnya memberi aku ini. Perkahwinan tu tak siapa pun kan. Tapi institusi perkahwinan sepatutnya memberi aku ini. Aku berhak dapat kahwinan yang macam ni. Aku berhak mendapat employment atau job, occupation, kerjaya yang sekian-sekian. Dia rasa entitled. Itu antara dapatan kajian yang agak konsisten lah. Yang lain tu pula inflated self-esteem. Inflated terlajak tinggi, perasaan bagus, bajet bagus. Inflated self-esteem. Dan malangnya skor narsisism yang tinggi. Walaupun tak semestinya sampai peringkat narcissistic personality disorder, kecelaruan personality narsisistik, tapi skor dia secara umumnya agak tinggi berbanding dengan generasi-generasi yang lain. Masalahnya kenapa jadi macam tu? Sebenarnya ada yang menyalahkan, bukan salahkan antum Gen millennial ni, menyalahkan parent antum. Parenting style kita ni, anda mungkin tak lekut. Itu untun kita yang 40-an ni. Kita orang memahami kalau anda mengadu tentang pakcik-makcik, kita rasa I feel you. Dan kita juga memahami bila pakcik-makcik boring dengan you all, mengutuk you all. Kita memahami juga. Sebab kita kat tengah-tengah. Belum begitu tua dan belum tidaklah terlalu muda untuk merasakan. Antara puncanya lah helicoptic parenting. Dia terlalu itu yang kata kalau cikgu cubit sikit saman ke pergi ke mengadu kat sekolah ke, semua benda dia jaga. Kan? Dia overprotect anak-anak tersebut. So ini secara umum di barat. Anda tak pasti di kalangan Malaysian ataupun di kalangan duat di Malaysia lah, di Malaysia. Tapi antaranya ialah istilah-istilah bombastik. Kan? Anak terbaik, anak cemerlang, anak soleh. Dan ini biasanya dipromosi oleh program-program motivasi zaman 80-an, 90-an. Unfortunately. Kalau yang dah biasa baca adanya posting, anda memang kurang berkenan dengan kursus motivasi sebab dia tidak scientific dan kadang-kadang tidak Islamik. So tidak Islamik scientific kursus motivasi. So bila kita sebut anak itu cemerlang, soleh tanpa dikaitkan dengan perbuatan tertentu, maka dia akan perasan dia bagus. Imam Al-Ghazali ajar, nak puji anak kena kaitkan dengan perbuatan tertentu. So kalau dia buat benda bagus, solat, kita puji dia. So dia tahu bahawa perbuatan baik itu, pujian itu dia terima disebabkan perbuatan baik. Bukan sebab dia aku secara umum adalah bagus, cemerlang, soleh dan sebagainya. Bukan. Itu antara kesilapan. Jangan puji dia, nanti emosi tercedera, hati susah tu. Tak betul kan? Ter-overprotective pun tak boleh juga. Disebabkan itu secara umum mungkin antum yang well tarbiyah ni oleh Ikram mungkin tak macam tu. Dia mungkin tak macam tu. Tapi kalau ada, ini mungkin sebabnya. Tapi jangan balik salahkan parent pula. Abi Umi lah ni helikoptik sangat kan. Kenapa puji saya lebih-lebih sangat? Tak. Tak puji kan merajuk. So tak boleh juga. So kena kaji setakat mana ia telah memberi kesan kepada kita. Tapi anda nak tengok satu lagi ciri-ciri millennial ni, dia suka kerja-kerja luaran, kerja-kerja yang melibatkan kemasyarakatan. Tapi tadi malangnya, saya kata komen kan JKK kan, malangnya anda juga dapat aduan bila JKK dilantik di kalangan generasi millennial, mereka rasa tidak pandai atau tidak biasa untuk buat kerja-kerja kemasyarakatan, kebajikan atau kemanusiaan. Sebab dia telah ditarbiah untuk buat tajmid dan takwin saja semasa di zaman siswa. Di zaman siswa. Dan ini berlaku memang berlaku pasal kat UK buat sabbatical, ramai semuanya pergi doktor, pergi alasan sibuk. Tak ada masa nak buat kerja-kerja kebajikan. Tadi katakan kerja-kerja yang ni tak basah kan. Memang ada yang kata bahawa kerja-kerja kebajikan bukan amal qawi. Amboi, kami mengutuk Bukan amal qawi, amal dhaif dia kata. Marah Ustaz Burhan mesti dengar Padahal
Basah bagi anak ialah dia kena melempah pada orang. You all punya basah dah bertakung, dah berkarat, tu masalah itu. Banjir. Itu konsep tarbiyah basah itu betul. Jangan trigger nak komen saya tarbiyah sentak ya. Atau turun tarbawi. Trigger tu siaplah. Banyak benda yang anda kurang faham. Kadang-kadang masalah dia sebenarnya ialah satu lagi orang yang biasa dengan status Facebook anda lah, anda suka dengan istilah konsep operasi. Masalah dengan gen senior ialah mereka bagus dari sisi konsep, tapi kadang mereka terpenjara dengan operasi zaman 70-an 80-an dan dicuba paksa untuk generasi milenial ikut operasi tersebut. Itu yang salah tarbiyah, salah mewarisi tarbiyah. Padahal konsepnya kena jelas, tapi operasinya kena fleksibel, pelaksanaannya kena fleksibel. Yang generasi milenial pula, dia terdedah kepada banyak operasi yang baru. Dengan kawan-kawannya, dengan YouTube, dengan blog dia, dengan Twitternya banyak. Dan some of them are very good. Operasi dakwah tarbiyah yang very good. Tapi kadang-kadang dia redah konsep. Dia redah sampai di luar daripada konsep tarbiyah yang sebenar. Sebab tu kadang-kadang kita dapati banyak masalah berlaku di kalangan orang muda. Kalau yang terbiasa yang tak tahu tak apa ya, elok tak tahulah, nanti mencederakan emosi ya. Ada istilah apa Kak Yan? OMI, orang muda ikrab, yang membawa masalah pada jemaah. Dan kadang-kadang kalau tadi salah parenting, yang ini salah tarbiyah yang silibus tambahan. Ada bagi umum jangan bagi secara usul ya. Silibus tambahan yang biasanya hanya siswa je dapat. Yang belia, yang John Ikram di luar setting universiti dia tak dapat. Silibus tambahan. Silibus tambahan ni melahirkan generasi yang fikir secara black and white. Yang tak nampak grey areas. Yang berpegang pada operasi. Yang kalau generasi sini tak setuju, dia akan anggap generasi ni tak asalah. Masalahnya, dia anggap dia paling asalah. Tapi lagi umum je, sebab dia sensitif. Dia sensitif. Nampak tak peliknya? Gen milenial di luar sepatutnya nak kebajikan kemanusiaan. Tapi gen milenial Ikram dia terbalik. You all dah jadi lebih access daripada gen access. Lebih veteran daripada gen veteran. Sebab you all dah tak sama dengan golongan yang kat luar. Sebab tu orang ramai suka golongan liberal. Sebab golongan liberal kan, contohnya Cik Siti kan. Cik Siti dia Cik Siti Kasim, dia mempertahankan hak asasi orang asli, tapi dia allergic dengan Islamis. Allergic dengan Anwar Ibrahim bukan liberal, tapi dia liberal Islamis. Nampak tak konsep tak betul? Bagi dia Anwar Ibrahim Islami, dia tak suka sangat Anwar Ibrahim. Sebab tu kita kena ubah orang-orang yang liberal ni supaya menganggap bahawa Islam adalah juga tolerant dan human oriented. Jangan jadi terlalu resis dan terlalu merah bajunya ya. Jangan jadi terlalu resis. Ataupun terlalu Melayu sangat. Sebab orang yang dah dibesarkan Gen Y, Gen Z ni, dia memang tak suka dengan style konservatif. Tapi itulah bila kajian fikir-fikir balik, ada juga Gen Y, Gen millennial yang konservatif. Sebab itulah Brexit menang dan juga Donald Trump menang. So it's very complicated. Kerana tak suka nak beza-bezakan antara Gen veteran, Gen X dengan Gen Z dengan Gen Y. Kita kena collect data. Collect data. Macam mana sebenarnya generation gap di kalangan ahli-ahli Ikram, dan we can address that based on intervention yang berdasarkan data-data. Kalau dapat bagi contoh ya, sikit contoh-contoh ringan mungkin ya. Yang ini sebenarnya persamaan. Sedikit perbezaan juga. Kalau ada nanti kalau nak tanya boleh tanya supaya tak perlu detail lah. Persamaan dia pula dekat sini. Sebenarnya persamaan banyak kat sini ya. Persamaan banyak dekat sini. Nak ceritanya contoh yang perbezaan tadi ya. Contohnya kerjaya dakwah. Ada misalnya kan banyak cerita buku novel dan cerita pukul 7 malam kan. Punya tajuk kan bombastik kan. Anda bagi contoh kepada akhwat saja dalam contoh perkembangan kerja dakwah. Zaujahku akhwat qawi. Itu masalah emosi tu. Dia kata emosi sebab dia tak qawi kan. Ni istilah qawi pun saya tak suka tau. Kita dah ada 5 mustawa atau marhalah. Kenapa you bagi 2 dia jadi 10 marhalah? Penat susah kan?
Bila 10 marhalah kita kena kena 5 kali 2 boran tarsyih. Susah tau. Itu menjadi bias bila nak buat penilaian. Itu pun lah. Yang ni boleh ikut program ni tak boleh. Tak ikut prasyarat. Padahal sebenarnya tak ada prasyarat dalam program-program setiap mustawa, tak ada prasyarat. Macam ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D pula kan. Padahal satu darjah. Itu pun satu. Satu lagi dalam bab keseimbangan dakwah dan keluarga. Tanya, abiku amilin yang ultra sibuk. Kan? Sebab itulah anda rasa ramai yang komen tak nak pergi program kecuali kalau ada nursery. Ada nursery. Dan dia akan sensitif kalau ada berlaku sebelum ni ada seorang figure yang besar dalam jemaah. Gen muda ni kalau rasa tak boleh jaga anak bising, tak payah buat anak lah, seorang-seorang je datang. Dah ada kecil hati kan. Yang muda ni kan. Dah terus tak pergi program. Sebab tu kita orang cuba di Selayang misalnya kena ada train for child minders untuk uruskan anak-anak bila ada program. In fact Ustaz Muhammad pun kata, program tarbiyah ikram kena children friendly. Sebab situlah pun kan anak dah tunggu jodoh kan walaupun umur baru 3-4 tahun je. Kena child friendly. Supaya dia kata supaya tak nak berlaku, dan memang ada berlaku yang mengadu jamaah telah merampas abi dan umi daripada kami. Ada ada. Tak nak berlaku macam tu. Itu tugas ikram nak uruskan lah. Sebab ada organisasi psikologi. So nak uruskan di peringkat organisasional peringkat organisasional. Apalagi tajuk-tajuk drama kita aku bukan murabi awesome. Expectation. You always dah lah banyak cerita superhero ni kan. Banyak cerita superhero Iron Man lah, Captain America lah sebagainya. Jadi expectation sangat tinggi. Dan masalahnya dia define awesome tu berbeza. Bila orang tu tak sampai station tu, walaupun sebenarnya orang tu awesome, ni bukan murabi awesome. Dia tak boleh naik. Ini tak boleh jadi murabi. Ini bukan murabi yang super sebagainya. Macam tadi lah kan, cemerlang, soleh. Tolong ubah sebelum 5-10 tahun lagi dia muncul dalam bentuk emotional disorder, psychological disorder. Tolong kawal sekarang. Jangan overacting, jangan ikut sangat trend orang. Jangan ikut sangat trend orang. Be balance. Be balance. Apalagi tajuk drama kita, nakibku Mr. Arrogant. Ada. Kan? Dia nakib kan? Dia bukanlah arrogant takabur, tapi dia rasa dia nak buat macam mana nakib dia buat dulu kan. Dia rasa dia powerful. Sebab tu kalau orang selalu kutuk kumpulan lain is very pemimpin centered, anda rasa antara kritikan orang pada kasih ikram ketika ikhwan ialah kita terlalu nakib centered. Nakib has a lot of power more than they deserve kadang-kadang. Sebab kita tak ada monitoring tau. Monitoring cara diorang buat penilaian, monitoring bila diorang tak buat mencalonkan orang naik keahlian dan sebagainya. Ada monitoring dia, tapi monitoring dia kita tak laksanakan seperti yang sepatutnya. Kita trust nakib ni semua Aisyah kot. Bila nakib tak naik kan pun kita trust. Patutnya bila nakib tak naik, kita tanya kenapa tak naikkan dia. Apa alasan dia? Itu antara yang kita kena ubah. Dan saya yakin Gen Y ramai tak puas hati bab ni kan, mesti. Nanti luahkanlah. Tak apa, kita open, boleh terima. Kita selesaikan di sini. Ingat, jangan kritik konsep, kritik operasi saja. Sebab sahabat-sahabat dia tak pernah kritik konsep yang Nabi dah bawa sunnah, tapi mereka sangat aktif dalam mengkritik operasi. Operasi itu boleh dikritik. Kita ni balon redah konsep kita operasi. Ada kita tajuk-tajuk yang ni seniorku Mr. Futur. Janganlah you all ni, diorang ni kalau compare dengan you all punya contribution, bagai langit dengan bumi. Jangan ya. Dia ada fasa-fasa dia. Anda kena bagi daurah kat diorang lah. Career development in dakwah. Dia ada tau fasa-fasa stagnan, fasa kadang-kadang kena ingat. Anda dapati kebanyakan ikhwan senior yang futur, komitmen terhadap organisasi masih tinggi terhadap jemaah. Kadang ada program tertentu dia datang. Tapi kalau yang ikhwan junior, kalau dia tak suka jemaah, dia keluar aja, aku tak kisah. Itu beza dia. Beza inhiraf antara ni dua generasi ni. Beza mutasakitun secara operational definition. So jangan kutuk. Kita cuba selesaikan secara praktikal. Secara praktikal. Dan kadang-kadang antum mungkin lebih futur lagi bila antum jadi senior. So kita cuba selesaikan. Jangan kata-kata belakang dan sebagainya. Atau bolehlah mengadu kat PSI ya. Kita cuba buat intervensi yang sesuai. Ada tak lagi yang penting saja? Okey, ini tadi dah. Ini boleh fikir sendiri. Ini sebenarnya peringkat organisasi. Mungkin slide nanti boleh dibagi kat diorang, dia boleh baca sendiri.
apa yang organisasi boleh buat misalnya untuk mengurangkan ada cara yang kita layan perbezaan itu dan ada cara kita cuba kurangkan perbezaan itu. Contohnya yang inilah. Anda nak bagi kesimpulan mungkin, anda rasa yang paling penting, intervensi terpenting adalah tarbiyah. Ya, kalau anda bagi ayat-ayat pendek ya, ayat-ayat ni, tarbiyah adalah intervensi yang asas dan terbaik. Tarbiyah yang asalah dalam konsep tapi muasarah dalam operasi. Tarbiyah yang tidak berasaskan intuisi atau ilham atau emosi, tapi berdasarkan usul-usul yang jelas dan akal yang sihat. Tarbiyah yang tidak berdasarkan pemikiran black and white, tapi berdasarkan pemahaman beza antara tawabik dan mutaghayirat. Tarbiyah yang tidak berdasarkan pop psikologi dan psikologi, tapi berasaskan pendekatan Islami yang saintifik. Tarbiyah yang berasaskan iman sebagai asas dan iman sebagai regulator, iaitu iman yang terkuat terkait dengan faktor-faktor dengan kesan-kesan psikospiritual. Saya rasa peranan besar sebenarnya memang tarbiyah. Kalau kita nak buat intervensi dan alhamdulillah JKTP memang ada jemput kami untuk berbincang tentang tarbiyah, dan mereka dah jemput juga dalam Likud Murabi, dan they are very very positif. Dan kalau anda nak mengadu pun sebenarnya dia pun tahu aduan-aduan anda, dan dia telah meneroka intervensi-intervensi. Ya, wallahu a'lam. Tu dia. Siapa dapat cantik yang banyak-banyak tadi tu? Sebab anda tengok ada yang datang bawa buku nota, yang mencatat nota-nota. Ada yang mendengar dengan penuh khusyuk. Oh, dengan begitu ni kan. Cuma faktor bila kita tak mencatat ni, agak-agak retention berapa lama kita boleh simpan maklumat-maklumat ni. Agak-agak keluar daripada dewan ni. Lepas 24 jam 80% hilang kalau kita tak buat catatan. Tu dia. Tapi dia orang kata kami tak puas, kami catat, kami minda fotografik. Baik. InsyaAllah. Tadi anak nak kita nak buka pada sesi soal jawab. Kita sekarang 11.40 mengikut jam di dinding. Kita ada masa, tak apa, don't worry. Kita nak buka ruang untuk soal jawab. Cuma anda nak respon sedikit tentang intervensi-intervensi yang telah dibuat oleh JKPSM di peringkat pusat. Kami sudah pun ada dipanggil Kluster Modal Insan. Kluster Modal Insan ni adalah gabungan 3 jawatan kuasa. Jawatan kuasa pengurusan sumber manusia, jawatan kuasa tarbiyah dan jawatan kuasa PK. Kan? Di dalam tu kita mengadakan jawatan kuasa menyelaraskan beberapa aspek, antaranya adalah aspek pembangunan nuqabah ataupun nakibah, murabi dan sebagainya tu. Kita memperkenalkan satu sistem dipanggil Sistem Pengurusan Da'i Cemerlang, SPDC. SPDC ni kalau dalam korporat dia adalah performance management. Untuk nakib apply bila dia membuat proses dengan ahli-ahli dia. Di mana daripada RI itu turun sehinggalah bagaimana RI itu dioperasikan di peringkat nakib. Nakib punya peranan antum tahu tak? Agak-agak. Tadi Dr. Rizie kata nakib ni too powerful. Memang dia powerful. Sebab dia merupakan satu unit tanzim yang paling kecil dalam tanzimi. Kalau kita dalam ikram kita ada apa? DPN kan? Dewan Perwakilan Nasional, badan syura kita. Lepas tu kita kepada badan eksekutif, yang tadi tu legislatif, eksekutif JKP, turun ke JKN, Jawatan Kuasa Negeri, lepas tu Jawatan Kuasa Kawasan. Dia tak stop kat situ. Dia pergi kepada nakib, pergi pada nuqabah. Kan? Nuqabah punya peranan ada 4. Ini sekadar nak kongsilah. Dia masalah moderator bila pegang mic tak erti ni, dia nak jadi lebih pada panelis pula. Ada 4 sekadar perkongsian. Satu, dia menjalankan kerja-kerja pentarbiahan, dan dia juga merupakan pemimpin dan pengurus. Dia juga merupakan ejen perubahan. Dia juga merupakan problem solver. So itu peranan nakib. Benda ni kami sedang usahakan beberapa program, antaranya adalah memperkasa peranan nakib. Akan dijadualkan kerjasama PSM dengan tarbiyah di peringkat nasional 05 dan 0403. Dan kita baru ni minggu depan insya-Allah nakib-nakib kepada peserta MKI akan dipanggil nak latih nakib bagaimana nak menjadi seorang coach. Nakib punya peranan sebagai seorang coach. Tahu coach? Kan macam kita
coach main bola dan sebagainya lah. Itu sekadar perkongsian. Baik, kita nak buka pada soalan. Ana nak bagi akhwat dulu. Nampak macam balance akhwat dengan ikhwah ni, nampak macam balance. Okey, akhwat, soalan boleh minta siapa-siapa bantu moderator. Kalau tak, moderator kena bangun jalan lah. Akhwat, ada nak tanya soalan? Okey, satu lagi. Seorang. Siapa lagi nak tanya? Dua. Okey, cukup akhwat dua, ikhwah seorang. Ikhwah ada nak tanya soalan? Anda nak okey. Tu ikhwah tu. Ikhwah tu seorang. Baik, anda passing mikrofon ni kepada yang sini dulu, bagi tahu nama, daripada kawasan mana dan apa persoalannya. Nak dituju pada siapa? Orang tak ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah, Perak Tengah, Perak. Apa lagi tadi? Tak ingat. Ini soalan So soalan saya lebih kepada nak respon kepada apa Dr. Alizi inform tentang sifat-sifat millennials dan perbezaan millennials dan seniors. Saya bertugas di Universiti Teknologi Petronas sebagai kaunselor. Dan kami, sorry? Belum. So baru bertugas. So basically kami berbincang dalam organisasi unit kaunseling kami untuk membantu pelajar-pelajar di UTP. So apa yang berlaku, selain daripada sifat-sifat yang telah dinyatakan oleh Dr. Alizi sendiri, satu perkara yang kami rasa we have to concern is, and I am a millennials generation jugalah. We are really, the students UTP, saya tak tahu this is can be generalized ataupun tidak lah. In terms of, saya tak tahu, tapi kita boleh discuss lah this matter untuk lebih in depth kan. So in terms of apa yang kami lihat adalah sebenarnya generasi muda ni dia mahukan komunikasi yang terang. Contoh mudah, kalau kita kata orang muda ni kena bekerja di Medan. Pak Cik Mahathir bagi tahu. Tak boleh panggil pak cik, umur apa? Millennials. Kita buat ruling, siapa yang 23 ke atas dah tak boleh panggil pak cik. Okey. Bawah 23 je baru boleh panggil pak cik. Dia kena panggil Akhi Mahathir. Tu dia. Okey, Akhi Mahathir mention tentang Medan, kena bekerja di Medan. Somehow saya nak bagi contoh mudah lah. Maksudnya kena explain what is really, ni contoh Medan tu apa dia, bagi tahu macam tu. So in terms of selain untuk communication, we have to inform that dia tak ada sirna yang tak nampak tu lah. Kena bagi tahu, inform secara jelas apa yang kita mahukan, dan kita memberi medium yang betul untuk dia salurkan ke mana dia nak share dia punya experience, dia punya thoughts, dia punya ideas and so on. I think itu adalah salah satu ciri yang kita kena tengok dan kita kena embrace. As a millennials, dia nak bercakap, dia nak berkongsi. Thank you. Okay, terima kasih. Fatihah daripada Perak Tengah, kaunselor UTP. Nampak muda lagi, ingat ke tadi pelajar lagi. Baik, kita beralih kepada akhwat sebelah sini. Kita kumpul dulu. Nanti baru Ana bagi panelis respon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nur Aisyah Aini bin Abdul Rahman. Nur Aisyah Aini bin Abdul Rahman bekerja di Iman Shop Sdn Bhd. Bila melihat slide ni mengenai perbezaan generasi dan kesan kerana kerja dan organisasi dakwah, mungkin dihadapi pada kami seharianlah di Iman Shop sendirilah. Bila mana yang more female workers in more powerful positions, di mana kebanyakan BOD itu adalah perempuan, dan kami pernah cuba mengambil BOD lelaki tapi rasa tak dapat mencari BOD yang sesuai lelaki.
kita dalam bekerja, lagi-lagi bisnes, memerlukan network yang lelaki bertemu dengan rakan kerja lelaki yang lain lah untuk buat bisnes. Macam mana kami nak membangun emosi, sebab kami ada je rakan sepasukan yang lelaki, tapi macam mana nak membangunkan, sebab bagi mereka, ada di kalangan mereka yang rasa aku tak mampu buat kerja ni. Kita sebagai perempuan yang mengetuai organisasi, macam mana kita nak membangunkan emosi lelaki-lelaki ni untuk keluar ketemu dengan membina network tu. Kau membina network, membina rakan. Sebab bisnes ni lebih kepada kena keluar, bukannya duduk di dalam organisasi sahaja. Okey, terima kasih Nur Aisyah daripada Iman Shop. Isu orang lelaki tak nak keluar ni. Orang lelaki yang tak tahu apa nak kategorikan ni. Patutnya dia menjadi pejuang dan juga penegak dan juga pelindung kepada wanita. Baik, mana lelaki yang nak tanya tadi tu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua soalan. Ana Nur Syazli Ramli dari tadi pihak tengah ni. Ni Selangor hujung. Kajang. Soalan yang pertama, soalan yang general. Emosi ini dia secara fitrahnya memang dah ada kepada semua manusia. Tetapi kadang-kadang konotasi seseorang itu emosional. Konotasi itu dia menjadi sesuatu yang buruk. Ini dari segi istilah lah. Adakah itu satu konotasi yang betul ataupun yang perlu ada istilah lain dari segi psikologi lah, kan? Dapat? Okey, baik. Yang kedua, soalan lebih khusus kepada da'i. Kadang-kadang kita ada, setiap orang dia ada sisi gelap dia. Macam Darth Vader jugalah, dark side dia, kan? Kadang-kadang kita ada, mungkin kita katakan istilahnya multiple personalities. Dia ada certain waktu dia ada jadi macam ni, certain waktu dia jadi macam lain, kan? Jadi macam mana nak dia sebagai seorang dai yang supaya tak kantoi, kan? Bagaimana kita nak menguruskan maksudnya yang kepelbagaian personality tadi. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih. Anda buka round satu lagi. Okay, ni round pertama soalan. Anda ambil 3 dulu. Sekali kita buka untuk round seterusnya. Anda bagi panel kita respon dulu. Yang pertama tadi lebih kepada input daripada Fatihah tadi, tapi mungkin Dr. Tuti nak respon sikit yang tu. Lepas tu terus jawab soalan yang kedua itu. Bagaimana nak urus emosi lelaki ni? Silakan. Ana tak pastilah Ana boleh jawab dengan baik, tapi Ana try je lah. Tentang komen daripada Fatihah tadi, Ana setuju. Memang depends juga. Ada yang millennials ni yang masih sopan santun dan masih berselindung-selindung lah. Ada millennials yang mungkin dia nak komunikasi yang terang, dan dia pun berkomunikasi cara yang terang. Anda rasa sebenarnya komunikasi yang clear and terang ni adalah satu komunikasi yang baik. Cuma dia perlu datang dengan intonasi yang baik jugalah. So I guess one of the things yang Ana rasa kita perlu perbaiki sebagai ahli ikram ni ialah assertive communication. Cara bagaimana kita nak communicate dengan cara assertif, di mana kita tak terlalu agresif, kita tak adalah baling periuk pelanga ke, tapi dalam masa yang sama kita taklah diam dan kita simpan sehingga jerawat tu menjadi nanah besar, dan meletup, padahal dia asalnya jerawat je, kan? So Ana rasa kita itu satu benda yang serius lah di dalam ikram, yang Ana rasa budaya untuk berkomunikasi secara assertif perlu giatkan lagi.
tentang ni napas soalan emosi ikhwah. Okey. Emotional. Wallahu alam whether emotional tu adalah konotasi positif atau negatif. Tapi yang Ana boleh komen di sini ialah mungkin apa yang bila kita sebut membangun emosi pendakwah ni ialah kita perlu face dengan emosi kita. We should face our emotions. So what happens is usually kita letak di bawah kapet sampai kapet tu dah tak ada ruang. Kan dia dah tersumbat kan. Okey aku rasa I'm a failure, okey kita masuk bawah kapet. Okey aku dah kena reject, I feel bad, aku masuk bawah kapet. We need to face that this is how we feel. Kalau kita menyampah, that's how I feel, kita kena accept that's how I feel. Ni sekarang kita tak, aku mana boleh rasa macam ni kan. Aku kan ikut usrah kan. Aku tak beramal kan. Mana boleh kan rasa menyampah-menyampah ni. Itu masalahnya bila kita tak acknowledge our own feelings. So only then we can move on. So itulah discussion dalam usrah tu berbunyi begini. Kita akan tanya macam mana ya kalau Ana kita discuss kan dalam usrah, Ana sebenarnya Ana rasa menyampah. Kita boleh sampai cakap macam tu. Atau usrah kita semua jenis kontra macho kan. Mana ada tak ada kan. Macam mana nak membangun kalau kita tak face it, kalau kita tak face how we really feel. Kalau dalam psikoterapi, Ana selalu guna analogi, kita kena tarik klien kita supaya dia masuk dalam swimming pool tu dan dia face apa sampah sarap dalam hati dia. Dekat hati tu dia ada sampah dan dia kena face it that aku ni memang sebenarnya teruk, tapi sebab aku face it then I will improve. Ini kita tak tahu dalam tu apa kan. Kita tak tahu dalam tu apa sebenarnya. Kita tak realise sebenarnya kita bosan dan kita menyampah dan kita ni. Ana rasa it's okay. If those feelings exist, it's okay. And let's think about how we should deal with it together. Dan kita discuss dalam usrah kita. Macam mana nak buat? Macam itulah. Daripada kita simpan bawah kapet. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nak sentuh sikit je yang komunikasi jelas Gen millennial ni. Sebenarnya bagus kita direct, tapi etika komunikasi tetap kena jaga. Itu je. Dia tak kira generasi mana pun, komunikasi kena jelas. Sebab itu memang secara konsisten boleh mengelakkan pertikaian dan konflik. Tapi cara cakap, ni kadang-kadang kita kata saya jenis direct, saya jenis Omar, tapi cakap tu very sarcastic, tahu tak? Menyindir-nyindir. Itu yang tak suka tu sebenarnya. Perlu ada sindir-sindiran tu nak tambah-tambah hujung-hujung bunga-bungaan, sampah-sampah sarap kan, dia punya komunikasi sampah sarap tu nak masuk juga ke? Cuba belajar. Ana rasa is good that ikhwah pun dalam murid tarbiyah kan, Ana rasa kena ada juga belajar adab-adab yang di barat tu. Kan macam pegang pintu ke, thank you, excuse me, cara tulis email sekarang ni cara tulis WhatsApp, ya Allah kan. Bagi salam dengan picture, lepas tu semua menjawab waalaikumsalam kan. Benda tu boleh jaga. Orang yang pasif je dalam tu grup menyampah tau. Nampak. So itu benda etika. Itu benda kecil. Di samping benda kecil-kecil kan, dekat escalator, dekat lift, cara berkomunikasi tu. Student kan biasa lecture complain kan. Dia message, "Sir, madam, saya dah bagi email pukul 3 pagi, nanti check ya." Amboi, tak cakap itu kan. You orang rasa okey je tu apa? Itu pun dah kecil hati ke kan? Masalahnya dia tak sebenarnya sepatutnya cakap lah, saya telah pun ni kan. Diharapkan memanglah Pak Moyo, tapi dia tengah cakap dengan lecturer sebenarnya. Dan memang itu pun yang di komen oleh pakcik-pakcik senior. Yang Gen Y pendakwah ni kadang-kadang kurang adab. Tapi saya bila bercakap dengan pakcik-pakcik, jangan label dia sebagai seorang tidak beradab. It's not fair. Just focus on the ethical behavior saja, kita tarbiyah bab itu saja. I'm defending you right now. I'm defending you.
So tu kena jaga. Okay, yang kedua, tentang table ni tentang sebenarnya saya nak aplikasi pada dakwah tapi dah masuk tempat kerja pula. Itu kena, ialah organisasi itu kena yuran lain tu, luar forum lain tu. Saya sebenarnya sebut, tapi betul juga makcik-makcik saya biasa makcik gombak kadang-kadang yang aktifnya ialah makcik-makcik, bukan makcik-makcik. Yang uruskan semua ialah makcik-makcik. Di mana makcik-makcik ni berada bila dalam program ni? Yang banyak tajmid, yang banyak buat kerja ialah makcik-makcik. So lebih kurang sama juga yang di luar sana. Saya tetap katakan bahawa dia kena tengok sebenarnya bagaimana world view lelaki yang saya tak pasti referring to millennials or senior, world view senior terhadap kerja. Okay, sebab tadi example terhadap pakcik-pakcik. Kalau if you are referring to the millennial, dia kena buat macam tadi lah. You have to promote gender equality not only at workplace but also in ikram. And Ana rasa orang yang paling banyak mengkritik gerakan dakwah tentang gender inequality ialah Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi dan juga Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kena baca tu. Sebab ada nampak masih ada lagi dengan kita yang agak gender bias. Agak gender bias. So that can be a starting point before ikhwah boleh menerima bahawa mereka juga kena keluar di lapangan dakwah di tempat kerja ataupun tempat kerja networking untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga, emosi itulah fitrah. Betul. Nabi contoh tentang Nabi Adam. Nabi Adam dia lulus 2 ujian sebelum dia dihantar menjadi khalifah di muka bumi. Ada yang pernah dengar? Anda selalu cerita pasal benda ni dalam daurah. Yang pertama ujian akal, intellectual, dengan menamakan benda-benda yang wujud di dunia ini. Tanpa malaikat pun memberi pengiktirafan kepada beliau dengan secara operasinya sujudlah, secara konsepnya pengiktirafan. Yang ramai orang silap faham ialah Nabi Adam lulus ujian kedua apabila beliau termakan mengikut hawa nafsu, emosi, termakan buah khuldi, hanya buah terlarang buah terlarang. And then what did he do? Dia bertaubat, menerima kesalahan dia dan menerima kalimah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ menunjukkan bahawa dia lulus ujian emosi. Afektif bagian afektif, lulus ujian emosi. Kalau ketika kita yang terpengaruh dengan tafsir Israiliyat ataupun biblical interpretation, kita akan kata bahawa Nabi Adam dihukum dengan cara dihantar ke bumi sebab dia makan buah larangan. Kalau kita gender bias juga, kita tengok tafsir yang bias, kita akan kata ada Hawa lah penyebabnya. Sebab dia goda-goda Nabi Adam untuk makan buah khuldi. Kalau kita macam Kristian pula, wanita dihukum dengan cara mengandung, beranak dan juga menstruation, kena haid. Itu dah teruk sangatlah. Kadang-kadang ada juga penceramah yang cakap macam tu, terpengaruh dengan tafsir-tafsir Israiliyat. So yes, emosi adalah fitrah. Emosional bukan dari psikologi, dari bahasa tu memang negatif lah. Emosionalnya dia kan. Satu lagi yang saya tak faham, budak selalu orang yang tak faham bahasa, tak reti bahasa tidak mahir dalam bahasa. Beza touching dengan touchy. Ramai orang tersilap. Dia nak tulis sebenarnya touchy, dia tulis touching. Janganlah touching sangat. Touching is positif. Touching tu maknanya ya Allah sejuknya hati, touching nak nangis. Itu touching. Touchy itu over sensitif. Tapi you all, budak-budak WeChat ni budak-budak WeChat ni, dia dah kata touching dia nak sebut touching disebut touching. Yang touchy itu sebenarnya emotional. Emotional. Tapi we know that Omar is so-called emotional. Musa is so-called emotional, and that does not downgrade them as a great person. As a great person. So kalau anda sekali-sekali emotional, tak apa. Tapi macam mana anda kendalikan dia apabila anda ditegur? Or when you know the facts, the correct facts. How you deal with it? Itu ujian anda. Itu ujian Omar sebenarnya. Itu ujian Nabi Adam AS. So it's okay to be, sebab kita punya emosi ni naik turun. Macam iman juga. Cuma kadang-kadang kita setengah orang lebih sikit emosi, setengah orang lebih calm. That does not make you a bad da'i or a good da'i. Dan soalan terakhir. Dalam psikologi kita ada istilah baru, psychological capital. Bila mengukur emosi di tempat kerja lah, which is much more positive, which can include the continuum, the negative atau positif, psychological capital Dan soalan terakhir, sisi gelap, multiple personality. Boleh ingatkan dia cakap pasal istilah klinikal multiple personality disorder, macam Dr. Jekyll and Mr. Hyde, macam
Kadang-kadang dia penjenayah kan, masa dia bunuh tu dia tak tahu pun dia bunuh kan. I think you're not asking about that. You're asking about ikhwah ni dekat dakwah, personality macam ni. Dekat tempat kerja macam ni. Sebagai suami lain pula perangai dia. Dia ada sisi-sisi lain ya. I think we should not label that as multiple personality. Sebab secara umum orang ada satu personality saja. Personality is very consistent, relatively consistent ya. Apa yang membezakan ialah manifestasi personality pada latar berbeza bergantung kepada konteksnya. Ramai orang mungkin tak sangka yang anak agak introvert. Introvert cakap laju lah, kuat lah, suka marah student lah kan. But ciri-ciri introvert sebenarnya ialah dia suka baca, lebih suka bersendiri berbanding dengan orang, can enjoy reading, sanggup jadi library daripada jadi salesperson, you know, that kind of thing. But have close circle of friends. Tapi that doesn't mean I have to be like shy kan, malu-malu shy cat kan, masa bercakap. Masa bercakap especially dengan not so big lah to me kan, so okay lah, I can survive. That doesn't mean I cannot manifest my other side of personality. So kalau yang dimaksudkan itu ialah ikhwah memanifestasikan personality dengan cara berbeza, tak apa. Tapi di semua sisi gelapnya ada risau juga. Kalau ikhwah tu dekat dakwah dia seorang murabi awesome, dekat luar dia jadi penjenayah awesome. Tak nak macam tu kan. Kalau penjenayah tu dia memang tak boleh lah kan. So anda tak faham maksud personality tu apa. Kalau sekadar dia memanifestasikan personality dengan cara berbeza, kat sini introvert, kat sini extrovert, itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Yang penting kita ada dominant personality kita, dan dominant personality kita adalah ujian daripada Allah. Ujian adanya hipotesis atau teori, ujian Allah pada Abu Bakar ialah dia firm dengan decision dia untuk memenangi orang yang tak payah zakat. Dia firm, walaupun dia lemah lembut, dia firm dengan decision dia untuk mengumpul Al-Quran. Dan ujian Allah kepada Umar ialah dia tidak melatah apabila ditegur oleh perempuan di depan orang ramai di masjid. Dia tidak mengamuk apabila kanak-kanak menegur dia. Dia tidak mengamuk apabila seorang badui menghunuskan pedang masa pelantikan khalifah dan kata aku akan betulkan kau dengan pedang ini. Setiap orang berbeza personality, ada ujiannya yang tersendiri. Dan ini yang nak risau kat Nakib ni. Nakib ingat dia nak Mutarabi ni personality macam dia. Nanti saya risau. Dia tak tahu beza antara personality dengan manifestasi. Ini kelemahan manusia lah Nakib. Dan itu yang kami harap PSI boleh bantu bangunkan, insyaAllah. Terima kasih jawapan yang begitu komprehensif terhadap soalan-soalan tadi. Dan sekarang 12.05 kita ada satu pusingan lagi sebenarnya. Kecuali anda nak buka ruang lebih kepada soal jawab, rather than lebih nak buka lagi satu ruang soal jawab, supaya apa yang terpendam, apa yang tersirat, apa yang rasa balik nanti tak boleh tidur, malam sekarang emosi terganggu, malam sekarang tak lena sebab tak tanya soalan tu dan tak dapat jawapan. Anda nak cari orang-orang yang macam tu. Tu dah angkat tangan dah. Seorang, dua, tiga. Okey, cukup. Cukup. Tiga dulu. Tiga dulu. Sebab tu anda rasa anda ada soalan yang besar nak tanya ni sekali. Mungkin round penutup lah kot. Silakan. Nama dan juga kalau bekerja, jawatan dan sebagainya. Mic. Tolong bagi mic. Mikrofon tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Arifah binti Abdul Rahim. Background saya medical officer lah di KKM HQ Putrajaya. Medical officer. Tak kot. Arifah Abdul Rahim, Ikram Subanjaya. Just a bit of background sikit lah sebelum saya tanya soalan saya. Saya juga kelab ahli ZBI atau mungkin ZBD lah kot kan, macam Dr. Alizi cakap tadi. And at the same time, when I started my tarbiyah, I was also part of the group that you call OMI sekarang. So when some of the comments I understood lah. Satunya mengenai I can relate. So untuk ZBI or ZBD tu, my journey was quite long, and then
dalam saya punya perjalanan tu ada masa-masa saya nak mencari jawapan. Tapi bila saya refer kepada orang-orang, even my own nakibah, saya seolah-olah tak dilayan lah. Macam, settle your problem yourself. Macam tu lah kan. Tapi that was my previous nakibah. Nakibah sekarang Alhamdulillah okay lah. And then untuk yang OMI tu pun, some of the people I know personally. So saya faham kenapa perjalanan diorang punya tu semua dan kenapa they make that choice and why I make my choice right now. And I feel it comes from the same root lah. Diorang ada satu problem or issue dan diorang cuba ketengahkan, tapi diorang tak jumpa orang yang boleh menyelesaikan masalah diorang. Dan orang yang diorang refer tu malahan membuatkan diorang rasa lagi nak rejection, like you said just now, rejection kan. So for the benefit of everyone here, macam mana kita as a da'i nak identify siapa dan ke mana kita nak refer orang. Macam okay, maybe sekarang dah ada PSI, boleh lah kot kan refer JKPK ke PSI ke. Tapi what are the criteria, macam siapa kita nak refer lah. And kita tu macam mana kita nak decide orang ni lah kita boleh refer sebenarnya. Sebab kalau kita refer salah orang, in the end kita rasa down dan kadang-kadang boleh buat kita rasa macam baik aku tak payah kan, macam tu kan. So macam tu lah. Apa, jangan baik tak payah, baik payah. Baik-baik. Okay. Anda beralih kepada ikhwah kita sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ilham dari Ikram Selayang. Anda ada 4 soalan kan? Dua soalan nak bagi Dr. Alizi dan 2 soalan nak bagi Dr. Tuti. 4 soalan? 4 soalan. Ni kira macam Tuti tak ada, bagi 2 soalan yang ni dulu. Okay, boleh. Saya 2 soalan menarik pertama untuk Dr. Alizi. Yang pertama ialah bila bercakap tentang emosi, kita akan sentiasa mengaitkan emosi ni dengan psikologi ataupun psikologi sesebuah gerakan jemaah. Dan kita lihat over the course of time, psikologi Ikhwan dan juga Ikram dia sentiasa berubah mengikut siapakah pimpinan, siapakah figur-figur utama dalam jemaah dan gerakan. Maksudnya Ikhwan zaman Al-Banna dengan zaman Syed Qutb maybe tidak sama dengan Ikhwan zaman sekarang. Maksudnya Ikhwan semasa dipengaruhi oleh idea Syed Qutb dengan Abu Ammar maybe tidak sama dengan idea Ikhwan yang sekarang dipengaruhi oleh Rashid Ghannouchi dan sebagainya. So my question is, as of now, secara kontemporarinya, apakah psikologi dan emosi Ikhwan dan Ikram sekarang? Adakah dakwah kita ni kita mengambil roh dan semangat atau syuur yang macam mana? Yang pertama. Dan yang kedua ialah ni ada kaitan dengan politik. Dalam politik, kita lihat bagaimana jemaah Ikram ni dia sudah makin terlibat dengan politik. Dan keterlibatan dalam politik ni kita tak nafikan untuk ikhwah yang muda ni, millennials ni, dia agak barulah penglibatannya. So apa yang anda saksikan dan apa yang anda observe, kadang-kadang penglibatan ikhwah akhwat tasyir dalam politik, kalau ikhwah yang join politik, sebelum dia join politik nampak macam baik lah, soleh dan sebagainya lah. Tapi bila masuk politik, somehow darjah kekerasan tu makin meningkat. Tentang soleh tak tu Allah Alam, anda tak komen. Tapi dari segi adab, akhlak, etiquette and manner, bagaimana dia address sesuatu isu, somehow dia punya tune tu lain sikit berbanding sebelum dia join politik. Kalau sebelum join politik, kena tegur anak ustaz, baik-baik akhi, apa khabar kan, kenapa macam ni. Tapi bila join politik, jemaah ni memang macam-macam. Somehow darjah kekerasan dan laras bahasa tu berubah. So soalan saya lah, adakah perubahan psikologi dan emosi ni satu benda yang semula jadi dan natural? Kalau ya, is it good or not? Dan kalau tidak, how do we address this issue lah? So ni 2 soalan untuk Dr. Alizi. Okay, stop dulu kejap. Banyak sangat nak catat. Antarism yang soalan kedua, untuk soalan 2 lagi tu untuk Dr. Tuti. Anda buka round 1 lagi ni. Ya, boleh insyaAllah. Ikhwan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Hafiz daripada Ikram Sepang. So soalan Ana simple je. Dia berkaitan dengan mahasiswa lah. Tak pasti sama ada pakcik-pakcik di kalangan senior tahu tak tentang fenomena ni lah. Dia berkenaan dengan mahasiswa yang sekarang ni dia cuba meluahkan perasaan dia melalui platform kita panggil confession lah. So setiap confession, so ada banyak lah, ada UPM confession, UIA, UKM. Setiap universiti tu ada dia punya platform confession dia sendiri lah. So anda fikirlah dari situ,
dari sudut emosi adakah dia bagus kan? So kita as a pendakwah, kita lihat itu adakah dia sebagai satu peluang untuk kita boleh manfaatkan platform tu, ataupun kalau dia tak bagus dari sudut psikologi, so macam mana kita nak merawat lah. Sebab dalam profession tu kebanyakannya mahasiswa-mahasiswa umur 20-an, 30-an yang meluahkan perasaan tentang kehidupan seharian dia. Tak lupa juga ada juga di kalangan ahli-ahli yang terlibat dalam jemaah pun meluahkan perasaan dekat situ jugalah, berkenaan dengan jemaah jugalah. So kat situ kita tak tahu sama ada benda tu bagus ataupun tak bagus. Allah Allah. Terima kasih. Kita ambil dulu 3 soalan ni untuk panelis kita respon. Soalan tadi daripada Arifah Subang Jaya, medical officer, ahli ZBI, pernah bermula tarbiyah daripada UMI. So banyak I kat situ. So Ana bagi orang PSI lah jawab kan. Ana PSM. So mungkin Dr. Tuti nak respon yang tu. Lepas tu nanti yang politik tu, Ana suruh Dr. Alizi jangan respon dulu yang politik, sebab politik ada satu soalan khusus. So kita akan rangkum kat situ nanti. Silakan. Okey. Yang Ana faham Arifah ni ahli ZBI dan you went through a journey, tapi bila nak tanya soalan tak ada orang boleh tanya. Sekarang ahli ZBI makin ramai. Tak ada masalah, insyaAllah. Sebenarnya Ana sepatutnya buka WhatsApp group, cuma Ana takut terlalu ramai nak masuk. Bagi Ana saya terpindah rumah dulu ada masih lagi 30% untuk 20%. Dan mungkin Ana tak pasti Ana bercakap dengan siapa sekarang. Mungkin ada yang bakal jadi ZBI atau Wallahualam ZBI or not ZBI. Tapi satu benda yang okay, whatever lah okay, I see. Okay. So, but the thing here is di akhirat kelak adakah kita akan ditanya, awak ni kelab ZBI kan? Adakah bila kita jadi ahli kelab ZBI, dia akan mengurangkan peluang kita untuk masuk syurga? Dan of course Asiyah ni menjadi Ana punya idola di situ, di mana kalaulah Asiyah yang kahwin dengan Fir'aun ni boleh masuk syurga, Ana yang memang tak kahwin dengan Fir'aun kan, memang bukan Fir'aun pun je, memang okey je kan. Cuma bukan dia ZB lah kan, ZBI dalam situasi sana ZBI. So macam mana? So jadi itu menjadi orang kata harapan kepada Ana bahawa InsyaAllah Allah tak discriminate lah kita. Macam manusia suka discriminate Kalau dengan orang ikram kita salam kan macam tu kan. Tapi kalau bukan ikram, kita pun salam dengan cool, very cool. Kalau Abbas Asisi tu memang dia sound lah dalam buku dia kan. Dengan seorang ni yang kita kenal, kita salam dengan penuh mesra. Dengan lagi seorang kita tak salam dengan penuh mesra. Tapi satu perkara advantage of being ZBI ialah kita pulang ke rumah dan berhadapan dengan, in a way dia macam masyarakat umum lah kan. So you get instant feedback what people think about Ikram kan. Macam so you get you get feedback lah. So you will know the criticism, and when you know and you feel it, kita akan cuba perbaiki lah. Ana menggunakan itu sebagai being in touch with society. Okay, so Ana tak adalah macam I don't know how people think about us. So therefore kadang-kadang kita mungkin lebih kreatif, lebih bila idea-idea kita mungkin lebih in touch lah dengan apa yang realiti semasa. Okay, dari segi OMI tadi, that's a good point lah. The fact that dia nak suarakan sesuatu, tetapi apa dia? Ahli kelab. Apa itu kemudian? Dia macam ni tentang feeling rejected. Satu aspek sekiranya kita
bagi orang yang telah mengadu, kita bincang dari dua aspek. Satu yang mengadu tu, yang mengadu. Okey. Again, we're talking about in general. Kalau kita cakap in general, that means we're talking about within the 2 standard deviation. Yang luar daripada 2 standard deviation ni, kita susah sikit nak cakap. Kita cakap in general yang kat dalam. So, kalau anak akan cari orang-orang yang tertentu untuk anak rasa sesuai untuk anak luahkan. Anak nak suggest tuan moderator kita mungkin antara orangnya lah, kan? Kalau ada grievance, betul tak? Dia ada so dia ada figure-figure tertentu anak rasa yang dia boleh, kalau dia tak faham pun dia boleh refer lah, dan dia tak reject, atau dia akan akui dia tak faham, kan? Tapi dia tak reject. So, anak rasa we should try to identify certain people yang rasa kita boleh cakap dengan dia. Kita boleh cakap dengan dia. Yes, and not feeling being judged lah. Betul. Okay, itu satu aspek. Tapi kalau kita ni, di mana ada orang yang bincang dengan kita dan mengadu dengan kita, macam mana pula kita supaya kita tidak reject? So, dia ada cara-cara listening skills dia. Kan? Sebab sekarang ni macam tadi Ana sebenarnya ada buat survey sikit lah. Ana ada buat survey sikit supaya ingatkan, supaya mengharapkan supaya hari ini bila kita bercakap tu bercakap yang reality lah, bukan macam shock sendiri je. So ada seorang ukhti ni bagi feedback. So dia cerita dengan Mak Usrah dia ada masalah, dan murabbi dia jawab mungkin nanti ada masalah dengan mutaba'ah amal, kan? Mutaba'ah nanti macam mana? Ana mohon sangat sekiranya ada orang mengadu dengan kita tentang emosinya, jangan tanya mutaba'ahnya. Boleh tanya mutaba'ah dia, tapi hari lain, bukan masa dia tengah mengadu tu. Ana rasa itu satu respon yang kurang sesuai. Kecuali mungkinlah dia dah mengadu 10 kali dan memang dia ni itulah masalahnya, wallahualam. Tapi ana rasa in general itu adalah cara yang kurang sesuai, dan itu adalah rejection. Sekiranya kita ni sebelum ni kita tak tahu, tak apa. InsyaAllah lepas ni kita be a different person dan kita tidaklah jawab sedemikian. Okay, terima kasih Dr. Lizi. Dr. Tuti, mungkin Dr. Lizi boleh respon yang isu berkaitan dengan apa tadi, yang platform confession belum begini, itu yang ketiga. Yang daripada ikhwah kita, daripada ni Dr. Ilham kan? Dr. Ilham, soalan pasal Saiki Ikhwan dan juga Ikram punya ni sekarang ni. Ali Ikram sebelum jual politik dan selepas jual politik. Yang politik tu kita reserve nanti lah. Oh, yang politik reserve. Saiki Ikhwan je ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki Ikhwan statementnya, Saiki Ikhwan berubah mengikut pemimpin. I think the answer can be yes, I agree, and can also be no, I disagree. Yang menyamakan antara generasi-generasi berbeza Ikhwan daripada zaman Hasan al-Banna sampai sekarang ialah bagian ialah usul 20 dan dukun bai'ah. Dari segi konsep, dari segi operasi, dari segi konsep. Tapi memang akan ada perbezaan sedikit, macam apa Ilham kata masa zaman Syed Kutub lain sikit. Tapi kalau dia ada banyak cerita dia, ada tentang khas lah, dia ada banyak faktor. That's why dalam kajian saya saintifik, jangan cepat identify satu faktor saja. In this case, jangan identify pemimpin saja. Ya, macam nak kata walaupun Khalifah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali lain-lain, tapi sunnah Nabi tetap laksana secara konseptual. Walaupun dia ubah fatwa, mula ubah betul-betul ubah. Kalau zaman kita mesti kita kata apa ni tak ikut sunnah kan, sebab dia ubah lebih. Tapi tetap berpegang juga kepada sunnah secara konseptual. Ana selalu suka sebut sunnah konseptualiyah kan. Tapi ada orang redah konsep. Misalnya dia kata, apa dia kata tu? Nabi suka makan benda sejuk dan ni oleh itu sunnah makan aiskrim. Dan Nabi suka makan roti, daging dan kuah. Oleh itu sunnah makan lasagna. Itu dah meredah konsep pula kan. Tak naklah gitu.
Ada tu pula dia jumut dengan operasi. Nabi guna suki. Oleh tu guna suki je sunnah. Kalau guna beruk gigi Colgate, Oral-B tak sunnah. Itu jumut dalam operasi pula. Kita nak macam tu. Ana yakin ikhwan muslimin daripada mula sampai akhir konsepnya tidak pernah berubah. Dan ramai orang mengkritik ikhwan. Contohnya Yusof Qaradawi, mereka mengkritik operasi ikhwan saja. Okay? So operasi-operasi ikhwan boleh berubah. Kalau tanya apa saiki Ikram sangat sekarang, anda nampak sebab kita punya visi negara rahmah, anda rasa itulah saiki kita. Dulu masa saiki kita Daulah Islamiah, cara kita cakap pun macam ahli politik kan, Daulah Islamiah. Lepas tu syariah Islam, jadi kita go beyond hudud kan. Sekarang negara rahmah. Kalau tanya anak, konsep dia dari dulu jemaah sampai zaman Jim, sampai zaman Ikram sama sahaja dari si konsep. Operasi saja berubah. Dan operasi itu melahirkan pendakwah yang lebih mature, yang lebih mature. Okay, tapi ini masalahnya. Ini anda nak kaitkan dengan OMI tadi, anda minta maaf ya OMI. Bila anda cover silibus tambahan, Said Kutub, Maududi, Muntalak dan Abu Ammar, anda boleh bayang tak psyche OMI macam mana? Dan bezanya dengan belia yang tak ada silibus tambahan dan pakcik-makcik yang tak cover. Kita orang cover silibus tu zaman dulu. Tapi lain tau psyche dia. Sebab kita orang dah belajar beza antara konsep operasi. So anda tidak terdedah dengan pemikiran seperti Rashid Ghanouchi, siapa lagi? Tariq Ramadan. Yusof Qaradawi pun anda tak cover dalam silibus tambahan. Itu masalahnya. Yusof Qaradawi punya Mabadi' al-Islam macam mana? Sebab anda akan terpenjara dengan operasi yang saya kutuk cakap. Atau Maududi, kita orang dah tahu dah beza mana operasi mana konsep. Jadi kami takkan jadi black and white. Kami takkan jadi teroris ke atau jadi black and white dan sebagainya. So apa lagi? Kalau yang bukan ikhwan, kita ada Yasir Qadhi, kita ada Nu'man Ali Khan, kita ada siapa lagi? Tariq Suwaidan dan sebagainya. Adakah anda terdedah untuk melahirkan psyche ikhwan atau ikhwan rasa dah nampak dah. Dah nampak ke arah itu. Ini ke arah yang rahmah ni lah. Ikram dari segi visi dah ada dah. Tapi yang dikhawatiri ni yang graduan tarbiyah silibus tambahan. Bersedia tak anda mendengar idea-idea dari ulama lain yang lebih open dia punya operasinya, tapi konsepnya masih tidak berbeza. So kalau tanya anda, kita dah ada banyak amir jemaah dari dulu, anda masih rasa bahawa konsep psyche kita tidak berubah, manifestasinya saja yang berbeza. Minta salah seorang respon kepada soalan platform confession tadi tu. Anda boleh masuk tak dalam tu? Biasa orang confess dengan kaunselor atau group terapi yang anda tak tahu lah. Itu dia confess sama-sama yang bermasalah. Anda teringat budak baru dating seminggu ya tak? Baru dating seminggu kan? Lepas tu kutuk lah apalah kan? Lalu boyfriend ni tinggalkan dia. Dia berani sangat untuk confess dekat alam maya ni. Tak pasti lagi aspek psikologi macam mana. Wallahualam. Siapa nak respon ni? Dr. Tuti respon. Ana personally rasa pada Ana lah yang dia buat tu sebab anonymous kan. So bila anonymous tu Ana rasa pada Ana tak ada masalah lah. On my part even Ana rasa kita belajar lah apa yang berlaku dalam masyarakat, apa realiti dalam masyarakat. So itu je lah respon Ana. Dia kalau nak confess pun confess lah pada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Betul tak? Ana nak bagi peluang kepada Dr. Ilham tadi sebab dia reserve 2 soalan kepada Dr. Tuti. So Ana hold dulu sebab Dr. keluar tadi. 2 soalan untuk kita respon. Silakan. Bismillah. Ada satu soalan. Soalan khas kepada Dr. Tuti. Soalan pertama ialah dalam dunia ni assumption Ana lah. Dalam dunia ni tempat yang paling adverse dan tempat yang paling tak best nak didiami ialah penjara. Dan kita lihat bagaimana kebanyakan penjara di dunia ni dia tidak begitu rahmah macam penjara di Skandinavia contohnya. Especially kat Malaysia dan juga Mesir. Which is why kalau kita baca sejarah ikhwan, antara kisah ikhwan yang paling masyhur ialah bagaimana kisah ikhwan di penjara. So, bagaimana penjara ni memang tempat sangat hazardous dan kalau nak berlaku emotional injury, penjara tu bukan sekadar injure, boleh bunuh terus emosi. So, apakah kunci kekuatan ikhwanis ni sampai masuk jail pun kerana seksa kena hentam bagai. Bahkan dia kalau dengar kes ada yang mutilated, dicacatkan dan sebagainya, tapi still they are emotionally sound and Allah alam ni anak punya sangkaan lah, they are still okay. So, what is their, orang kata, apakah kunci kekuatan emosi dia orang?
Dan tapi kalau sangka anda salah, mohon doktor betulkan lah. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah kita tidak boleh nafikan dakwah ni adalah kerja. So dalam kerja ni kita mesti cari job satisfaction. So pada hemat Dr. Tuti, apakah kriteria yang ikhwan-akhwat ikram kena penuhi untuk bila buat dakwah ni kita rasa dakwah satisfaction tu ada? Kita rasa puas hati buat dakwah. Allah Alam. Okey, sila respon. Daripada nak berebut, siapa nak jawab? Okey, tak apa. Alright. Okey. Tentang penjara tu kan. On one hand, memang betul lah teruk memang teruk. Kalau Zainab Ghazali punya cerita yang paling painful tu bila dia kena rendam dalam air tu. Pukul-pukul tu tak painful, tapi sebab luka tu, tapi dia punya kulit dah luka, tapi dia kena duduk dalam air. Dan berdiri, tak boleh duduk. So ya betul, memang sangat dahsyat lah. Okay. On the other hand, kita dengar juga di mana ikhwan berdaurah di dalam penjara sampai Syed Sabiq tu dia kecil kan, dia orangnya kecil, jadi dia kena berdiri atas baldi untuk bagi ceramah di dalam penjara. Dan even pegawai-pegawai penjara semua duk tumpang sekali dalam daurah tu. Dan diorang tak payah fikir pasal makan semua, sebab kalau kat sini kita kena order makan ke apa benda semua, diorang tak payah kan, sebab semua penjara dah venue pun dah siap kan, semua, jadi tak payah ni lah. So just buat program je kan, hari-hari. So jadi on one hand memang ada kesukaran tu, tapi on one hand ada kemudahan tu. Dan itu mungkin antara sumber kekuatannya lah. Tapi Zainab Ghazali dia tak dapat bersama-sama, dia tak dapat berdaurah lah. Dia isolated dengan lagi seorang wanita. So Zainab Ghazali tidak termasuk orang-orang yang dapat berdaurah. Of course anak-anak merasa kekuatan mereka ialah kekuatan daripada iman dan kefahaman. Nak kena faham juga yang mereka yang masuk penjara ni ialah cream of the cream. Mereka yang terpilih saja yang masuk dalam penjara ni, yang terpilih. Ada juga yang akhirnya mereka tak semua yang lulus ujian penjara tu, ada yang gagal lah dengan ujian penjara tu. So actually ada diverse population jugalah. Jadi anak-anak merasanya akhirnya ialah balik kepada keikhlasan lah. Keikhlasan yang anak rasa nak cakap pun malu nak cakap kan. Kita pun tak tahu kita ni ikhlas ke tidak. Jadi anak rasa tak nak cakap lah.